Caranya nih. Tinggal, saya ingin ada jerunai. So masa bapa putri ini tadi masih hidup, so dia buatlah jerunai ni. Tulang temulang. So, dia tuan putri disimpan di tengah jerunai, bukan di atas. So, kebanyakan jerunai tajau dia di atas. Melanau sangat unik. Walaupun kami Kristian, tetapi kami masih memakai bin dan binti. Banyak permintaan. Orang Melanau kalau makan ikan, makan umai, tak ada sagu tak sah. Pakai baliklah. Dah, siap dia. Yang ini. Anti tak ada duit nak kirim dengan anak. Itulah anti berminat. Sebab anti tak ada duit. 80 kilo, 60 kilo. Memang target lah. Telau Mumpuninan, wengen Mumpunitau. Ikannya di depan pintu kita nampak ada jala. Kenapa jala tu dipasang di depan pintu? So kepercayaan lama. Di tempat di tempat nuannya Ameh Ukasha terjun. Super pedas. Dan mana? Ayo nih. Wow. This is kejepung, this is it. And then itu adalah lelamas. Ulat yang paling mahal. 1 kilo mencecah hingga RM400. Buat apa nih? Ulat. Mau jam 9, kita pergi cari makan dulu. Campur tak ada secah. Oh, mejep ada secah. Okey, mejep. Signature guys. Signature. Umay Jep. Okay guys, selamat pagi dari Mukah. Pagi ni kami tiga nak pergi breakfast. Apa nama tempatnya? Ming Hong Restoran. Ini restoran. Oh, legend po. Okay, kita punya tempat breakfast sini. Ming Hong Restoran. Namanya lapar guys. Kita punya guru. Kita punya guru. Sekarang kita berada di rumah Encik Apan yang telah meninggal beberapa hari yang lepas. So hari ini kami tengah mengadakan upacara petetung ataupun keluak. So di mana orang-orang kampung bekerjasama dan bergotong royong membungkus nasi di dalam daun.
Ya. Dalam ambil dalam akan dimasak lagi lah nanti. Ya, dibuat daripada pelepah sagu. Bakulnya. Oh. So, buat itu bisik orang telian, bisik orang teh. Laban namanya cukup lah. Lepas tu itulah semangat gotong royong kami orang-orang Melana lah. Okey, rapat tahu eh. Wah, pun liang enggak? Dah ya. Wah. Boleh. Selesai lebih kurang jam 7 kayaknya lah. Okey. Beras yang ditumbuk tadi lah. Untuk beras yang ditumbuk tadi. Beras pulut dengan dicampur dengan kelapa. Ketuhun in Melana. Ketuhun. Buat di depan pintu kita nampak ada jala. Kenapa jala tu dipasang di depan pintu? So, kepercayaan lama Melanau Pagan ataupun Melanau Likau, yang hantu tadi nak masuk rumah sebab dia kan baru ada kematian, so bau-bau tu masih ada lah. Lepas tu yang apa tadi, hantu-hantu ataupun semangat-semangat yang tidak baik tadi akan mengira mata jala tu. Ni anak-anak orang yang meninggal tu. Ya, nak masuk lah leka mengikung. Lepas ni kita ke keranda bergantung. So, sekarang kita berada di Kerarat, Kampung Sesok. Kerarat adalah, dia serupa fungsinya seperti Jerunai, Kelidiang. So, kalau kita tengok dia ada 4 sudut. Ni N, E, W, S. Kenapa Kerarat ni unik daripada Jerunai? Sebab menurut cerita orang kampung, yang Kerarat ni, yang meninggal bangsawan tu adalah lelaki dan korbannya adalah perempuan. Macam mana? Yang meninggal adalah bangsawan lelaki dan yang menunggu yang menjadi korban di atas tu tadi adalah adik perempuannya sendiri. Ya, Mesti the sacrifice kan. Simah kami cakap bahasa Iban lah. So nanti kalau kita tengok dulu ni hutan, disebabkan pembangunan, benda ni mungkin 2-3 tahun akan habislah motif dia. Yang ni adalah motif buaya, yang ni flora and fauna. Dan kalau kita tengok dekat sini ni adalah, bagi saya lah, ini adalah the tree of life. So yang ni kita panggil dedakan buaya,
ular, naga, kelibui ataupun biawak dan lipan. Mana lipan? Mana satu lipan? Sebab motif dia dah banyak tu kan. So sebelah sini pula, ini lipan. Ni. Okey, sekejap. Okey, yang ni pula adalah motif double headed. First head, second head. So ukiran-ukiran ni mungkin berkemungkinan lah disebabkan hujan panas sebab ni kayu belian. Hujan panas sebab dulu dia hutan sini. Sekarang ni yang sebelah sana tu diorang buat rancangan pembesaran kampung. So yang depan sini adalah surau Kampung Sesok. Okey, bah. Atas ni ada satu tempayan macam tajau tu lah, besar. Dan menurut cerita kepala orang ni sebesar helmet double face, full face. Besar dan tulang dia orang cakap panjang ni lah. Dan saya ada gambar juga di dalam handphone saya di mana saya menjumpai tulang di Kampung Penat. Dia ada gigi emas. Lepas tu gigi dia sebesar duit 20 sen. Yang pakar dari dia cakap dia estimate orang itu berketinggian lebih kurang 7 hingga 8 kaki. Ya. Macam kita tengok kubur rantap. Kan macam ni saya punya orang tadi kan kecil. Perkuburan orang sini di merata tempat, Tak, ini untuk Kampung Sesok. Ada beza tak dia? Macam Kampung setiap kampung lain-lain. lain-lain dia. Lemas tu di hanging lah. Bukan lemas, banjir. Banjir terjadi dia orang terpaksa hang macam tu. Ya. Berdiri tu. Suatu ada motif. Tok. Artefak. CEO menyaman nemu benda tu. Original kena. Dia dibawa dalamnya. Dia tubuhnya sebabkannya. Tubuh dia simpan dalamnya. Dan based on cerita, nanti orang Melana mati, subah-subah sitik atas kepala tu, mangkuknya, and then di tu duit yang kecil, and then di punggung yang besar, mangkuk gak, and then di kaki. Ini kali atas mangkuk. Dan namanya sabak ya, kepentingnya. Kita iban tangisan. Nanti pantang larangnya beka orangnya tadi tiga bisa bini subahlah laki mati bini namanya berpantang yang kena topi yang besar. Ya nak boleh nanti ya keluar rumah yang mesti nutung kain dengan topinya. Kami ada panggil benda ya tapo balau. Topi balu. Kalau dia jatuh sekali masa jumpa orang, lepas tu dia punya pantang tu tak boleh disambung lagi. Batal lah. Batal. Melanau sangat unik. Walaupun kami Kristian, tetapi kami masih memakai bin dan binti. Okey, bagaimana kita nak mengenali kubur tu lelaki ataupun perempuan? Pada zaman dululah kita tengok bentuk batu nisan dia. Kalau yang bentuk crown adalah milik seorang perempuan dan yang berbentuk biasa adalah lelaki. Faham? Yang ni. Ni lelaki. Ni suami isteri. Ni tak bernama tapi kita tahu dia perempuan. Okey, jom. Okey, sekarang kita berada di keranda bergantung ataupun salong Kampung Teh. Lina zoom dia tak?
Enggak. Mak aku tu mati ah. Tu bisa tulisan jauh ya. Lagi berdalamnya ya. Ada lagi? Ada lagi. Bisa. Jadi yang untuk kerana aku Muslim kah? Kan Okay. Asli Melanau. Melanau original. So kepercayaan lama apabila golongan-golongan bangsawan ataupun yang berada apabila dia meninggal sebelum disimpan di Jerunai, mayat mereka akan disimpan macam ni lah. Untuk berapa lama? Sehingga sebab apabila dia meninggal selepas digantung, lepas tu kalau untuk golongan Matahari ataupun golongan bangsawan tadi lah Melanau, dia ada 4. Matahari, 9, 7 dan 5. 5 adalah Dipen. Dipen kita panggil dalam bahasa Melanau, Dipen adalah bermaksud hamba. 7 kebanyakan, 9 tadi golongan bangsawan dan Matahari adalah yang paling tinggi, status yang paling tinggi. So apabila Matahari tadi meninggal, apabila dia meninggal, sebelum meninggal beliau akan memberi wasiat ataupun meminta sesuatu. Kalau saya meninggal, contoh kalau saya meninggal, saya ingin didirikan Jerunai. Oh, kena request lah. Dia request. Kalau dia tidak pernah request, Tidak request, dia kubur macam ni lah. So macam nanti kita sesi petang, kita akan ke kampung Telian. Jadi bangsawan tu meninggal, dia akan disimpan macam ni, dan penduduk-penduduk kampung tadi akan masuk ke hutan mencari kayu belian yang sesuai. So kalau setahun mereka cari kayu tu setahun lah. Digantung macam tu. Okey? Faham? besok. Kampung Teh Labak. Kampung Teh. Teh Stabak. So tu adalah oven ya. Ikan Ini lagi, ikan dia orang bungkus dalam daun. kedua. Ikan ni non. Pertama sekali menyampun. Ikan. So tu proses membuat jadi bulat-bulatnya lah. So tu kita panggil dia takuang untuk grading biji-biji sagu yang ikut standardnya lah. Hai duduk, kau tak putih di dapur. Bagus luar putih, luar hitam yang tak nampak. Macam ni pegang. Pegang sisi besar. Dari mana? Okey. Tolak. Dari miring. Tolak macam ni. Tolak pergi sini. Lagi kuat. Tepat. Ini yang proses apa nih? Mengulik, membulatkan sagu tu macam tu. Oh, dia akan jadi bulat sendiri. Oh, Bukan dibulat satu-satu. Oh. Satu itu. Ayah. so dia akan jatuh sini. Yang kecil nanti kita akan proses lagi sampai dia size standard. Oh. Faham? Okey, faham. Buang sana. Jago yang ada ini. Jari satu. Oh. Kanan ya. Banyak permintaan. Orang Melanau kalau makan ikan, makan umai, tak ada sagu tak sah. Ada buat. Pakai ni juga kau boleh. Ya. Putih. Baram, liko baram. Liko baram. Jadi artis sagu apa je awak nak Melanau. Ada permintaan. Yang ni So kira tempat kongsi buatlah. ya ni ya. Orang punya tempatnya jalan. Tu orang atasnya. Sebab dia satu tin. Mangat hari tu. Bukan hangat tari, hangat dalamnya. Hari you tanya. Ini pun tak ada mangsa lah. Ada. Ada. Ni Kampung Pulau ataupun Jerunai Kampung Megau. Sebab di sini dulu ada perkampungan, ada satu rumah panjang yang besar tetapi hangus. Itulah Jerunai ni dipanggil Jerunai Kampung Megau. Megau. Megau is hangus. Juga dengan Jerunai bersungau, Jerunai yang udah. Sebab kita lepas ni akan pergi ke Jerunai yang agak unik.
di mana tulang temulang Tuan Puteri disimpan di tengah jerunai, bukan di atas. So, kebanyakan jerunai tajau dia di atas. Okey, yang ni ada sikit saja motifnya. Yang sana tak bermotif. Dan yang jerunai bersungau tadi adalah segi 8. Kalau kita perasan. Octagon, Hexagon. Banyak kan dapat? Dapat kan? Tapi ni dimakan buah pedada. Kita panggil buah pedada. Kalau kita tengok motif baju pakaian-pakaian orang Melanda, dia punya bunga ni. Oh. Kan? Ya. Kebanyakan orang-orang lama memang dia pakai motif alam sekitar lah. Ya. Jerunai Tuan Puteri dahulu sebelum dipelihara, di bawah ni ada bekas tetakan. Di bawah ni. Tetakan apa? Tetakan boyfriend si Puteri. Untuk? Okey, saya cerita dulu. Okey, menurut cerita mulut ke mulut ataupun cerita lisan, mula-mula bapa Tuan Puteri dia berkehendak meninggalkan wasiat, apabila saya meninggal saya ingin ada jerunai. So masa bapa Puteri ni tadi masih hidup, so dia buatlah jerunai ni. So dia nak tengok sendiri. Tapi apa boleh buat, jodoh dan ajal di tangan Tuhan. Puteri yang meninggal dahulu. Selepas tu inilah jerunai Tuan Puteri. Kalau kita nampak lubang ni, sini adalah tempat di mana tempayan tulang temulang Tuan Puteri. Kita tempat 3 jerunai, 1 kerarat. Dia lebih kurang macam tu. Dia punya tempayan. Nampak? So yang ni yang paling unik lah. So Puteri tadi dia bercinta dengan orang kebanyakan. So apabila cinta dihalang, dia makan hati lah. Bundi. Tidak, dia sakit. Oh. So apabila si kekasih Tuan Puteri tadi dia dah berjaya, dia dah ada karier lah apa semua. So dia balik kampung, dia dengar Puteri meninggal. Itulah sebab di sini ada hasil tetakan di bawah ni. Dia yang tetap. Boyfriend Puteri yang tetak. Sebab marah. Sebab orang kampung pujuk, dia cakap kalau kamu tebang jerunai ni juga, Puteri takkan hidup balik. So kalau kita tengok ke sini, siap jerunai lain tak nampak. Kita nampak tak lubang yang ditutup tu? Di situlah korban kawan Tuan Puteri berdiri. Nampak yang ni? Yang ditutup tu. Yang ditutup tu. Macam mana dia berdiri sekarang? Dia berdiri kecil lah, macam ni lah. Ini Puteri dia bawa kawan dia yang lelaki dengan kawan dia yang perempuan. So motif sebenarnya dia ni, dekat atas tu ada satu ukiran buah nanas sebenarnya. Dia telah diambil ke Museum Kuching menurut cerita, tapi tak ada dipamerkan. Kita ada simpan gambar dia lah. Saya fikir tajau yang kamu orang maksudkan tadi itu. Tajau yang macam kita punya. Tak, betul, tajau tu lah. Tapi ini dia ukir sendiri. Yang ini dia ukir sendiri. Sebab tajau tu zaman-zaman penjarahan harta-harta karun, macam dekat tahun 70-an, 60-an kan. Sebab kalau kami orang Melanda meninggal, segala emas, cincin, kita bawa mati semua. Yeah, that's what I heard. So inilah jerunai yang terakhir. Dia punya pintu. Oh, nutup. Penutup dia. Saya kutip tahun 2017 lah, 2015. Lepas tu saya simpan dalam. Tok bagai. Tok paling sedap dia buat tumai. Tuman laut. Kue baram.
Boleh sagu. Oh, iya. Buyun. Sendiri kah? Buyun. This is kejepau, this is it. And then itu adalah lelamas. Ulat yang paling mahal. 1 kilo mencecah hingga RM400. Buat apa nih? Ulat lelamai. Ulat kayunya tu. Untuk makan. Oh, Mahal lagi dari ulat mulung. Mahal lagi. mana ada Dia jual sini kah? Dia bermusim lah. Lepas tu ni Bila dia selalu ada. yang tahu pasti. Kamu pernah makan? Pernah. Yang ni kita panggil dia mud lobster. Meang. Siapa yang asma bagus untuk kasih dia. So Orang Riau. so ni orang Melanau, Rumah Tinggi Melanau, Jerunai. Tarian Melanau. Tarian Alu-Alu. Kaul, Serahang. Permainan Tibau. Ni saya sendiri. Kena pergi tengok jauh. Encik beliau. Yang daun tu. So tadi nanti yang buat sagu tu. Nanti buat sagu. Yang ni kita tak dapat tengok. Saya dapat cover hari ni. Sebab tadi kita lempas tengok tak ada orang kan. Okey. Jom. Mau beli sekarang? Sekarang kah? Bila. Ni yang tepung tadi kamu cakap tu. Linut. Leman tak? Linut tu kah? Ya. Mau buat linut tak nanti? Nanti ada. Oh, Live guys. Ini kan. Satu keping berapa? 1 kilo. Macam mana tadi yang murah? Satu keping berapa? Hei, mana makan ni now? Ikan yang semalam tu. Apa? Kalau Mempuninan, orang yang Mempuni tahu. Ya, minta dia ikannya, minta dia. Ni Ikan yuknya. bukan. Ikan toman laut. 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 Kak. Orang kumang baram. Kalau pula yang kumang baram. Ini lain tahu sama ini. Yang mau makan. Yang mana? Ada. Yang ni popot. Bisa ada popot ada dia pakai tinta dapat campur dapat. Kita bayar kau. Sudah. Nah, tapi Apa nama tadi? Haruan tasi. Nelayannya ya. Ikannya. Mana? Kenal lah kemana mai kita belum? Okey. Harap bisa menu-menu rare lah. Super pedas. So, bukan nak cukup garam, nak cukup picit lah. Perlu diramas-ramas. Okey, apabila bangsawan tadi meninggal, macam yang saya cerita tadi, dia setelah meninggal, dia disimpan di dalam keranda bergantung. And then mayat tu akan dibiarkan dalam setahun ataupun 2 untuk mencari pokok belian yang sesuai untuk dijadikan jerunai. Selepas apabila kayu dia tadi dah ada, jerunai tadi dah diukir dan akan didirikan, di mana ada satu upacara menulang. Mengutik-ngutik tulang, disimpan.
disimpan di dalam tempayan. Okey, kalau kita nampak dekat atas tu, situ ada satu tempayan dulu. Tempayan yang macam tajau tu. Okey. Mayat bangsawan tadi akan disimpan di atas tu. Tulang temulang bangsawan tadi akan disimpan di atas tu. Okey, sebelum mendirikan Jerunai, tadi lubang besar akan digali. So seorang budak hamba kepada bangsawan tadi akan dikorbankan. Dipercayai budak lelaki tadi akan menjadi driver atau pemandu kepada pemandu bot. Pemandu bot di alam lain. Dan apabila budak tu dah di dalam, so Jerunai tadi akan didirikan di atas budak tu. So selepas tu tulang temulang bangsawan akan naik atas tu. Lepas tu seorang gadis, hamba dia juga yang perempuan, akan diikat di atas Jerunai itulah, di bahagian yang paling atas tu tadi. Kita sekarang nampak benda ni macam rendah lah. Dulu dia lagi tinggi sebenarnya. So kenapa dia didirikan di tepi sungai juga? So mungkin mudah untuk mendirikan, proses mendirikan. Sebab yang perempuan tadi juga dipercayai akan menjadi tukang masak, tukang basuh bangsawan tadi. Perlu air. So itulah dulu dekat kampung ni, menurut cerita kita akan mendengar rintihan perempuan yang diikat di atas Jerunai tadi. Dia akan berkata lebih kurang macam ni lah. Bau-bau kuit pela kalau likau sungai Telien, tip pangai tan rasa tengan kau, yang bermaksud kayuhlah kuat-kuat supaya percikkan air sampai ke muka padaku sebab saya terasa haus. So mayat perempuan tadi akan dibiarkan di situlah. Dan yang ni uniknya, dipercayai juga yang bersungau tadi telah diselamatkan oleh orang. Sebab pedagang masuk ke kampung ni, sebab dulu kan Mukah ni terkenal dengan sagu. Semasa Bruk, sebelum Bruk. So mereka tak tahu. So mereka nampak ada perempuan kan, mereka selamatkan. Dan menurut cerita juga yang orang-orang Rajang adalah berasal daripada Bersungau. Okay, my question is, untuk sacrification ni kan, dia hidup-hidup kan, bukan dibunuh? Hidup. Yang satu dibunuh. Yang lelaki dibunuh. Yang lelaki tadi di tu. And then perempuan yang dia orang simpan dekat atas. Ya. So kan, sampai dia mati sendiri. Sampai dia mati sendiri. Sebab dia ada dua versi cerita. Ada yang cerita pertama, yang tadi hamba-hamba yang korban-korban tadi, mereka orang kampung akan mencari di kampung-kampung sebelah dan ditangkap untuk dijadikan korban. Versi kedua dia pula, yang korban tadi adalah anak-anak yang yatim piatu, dijaga oleh bangsawan. So sebagai membalas budi, mereka dengan sukarela mengorbankan diri untuk menjaga tuan. Versi kedua juga tentang Jerunai ni. Jerunai ni yang pertama adalah tiang kematian orang Melanau. Okey, versi kedua dia juga, Jerunai ni adalah tanda sempadan kampung. Ni dulu nama kampung ni adalah Kampung Samakayau. Kampung Lawai. Kampung Lawai sebelah sana, Kampung Puloh, dan satu lagi Jerunai itu tadi Kampung Samakayau. Versi kedua. And then ada yang unik lagi di sini. Yang unik di sini, di seberang kita ada pembangunan semua sudah. Kita nampak. Menurut cerita orang lama juga, di sebelah sana ada satu Jerunai lagi. Jerunai Amau, sebelah sungai. So Jerunai Amau tu tadi adalah Jerunai hantu. So masa tu cerita, menurut cerita orang kampung, dia punya tempayan berwarna hijau. Dan hari Kudek, hari yang tak bagus, cuaca yang tak bagus, kita yang bertuah saja akan nampak Jerunai itu. So Jerunai itu didirikan oleh hantu. Mereka asyik-asyik membuat. Tiba-tiba masa mereka mendirikan tu, itulah Jerunai itu sondong sebab terdengar kokokkan ayam, mereka lari. The myth lah. Sini tak ada buaya di sini, di kampung ni. Macam pendatang, kita larang mereka membunuh biawak.
Oh ya, sebab dia awak makan telur buaya dah. Macam macam kita orang-orang luar ni nampak, weh, tabas itu. Oh, kita bunuh. Ah, ya, ya, ya. So di sini kita memang banyaklah kelibui itu, kita panggil dia kelibui, biawak-biawak tu. Oh, dia makan telur buaya. Mungkin mudah. Pa. Apa? Baik. Baik. Baiklah. Oh, lain butai pancing ya. Ha? Lain udang ya. Aduh. Hai, Nenek. Aduh. Lepas guys. Nggak mancing udang. Ni ada itu dah tadi. Boleh. Baik buat lepas satu dah awak. Sama aku dengan TBF dengan Mbak Saluit. Satu dah. Aduh. Ada manis-manis kah? Manis kah? Ya dah. Belum ada. Ada. Ada apa? Apa? Kurang. Jenggo. Boleh kan? Apa mau coba umpan snack? Kau tu tangkai malang jual tu. Enggak main di tempat. Jo. Di tempat nuannya main Ukasha terjun. Siapa tu? Dalak. Wah, long ni. Bel kemal pinga. Bel kemal pinga. Bel pinga bia. Bel pinga bia. Ini dimakan buah pedada. Kita panggil buah pedada. Kalau kita tengok motif baju pakaian-pakaian orang Melanda, dia punya bunga ni. Oh. Kan? Kebanyakan orang-orang lama memang dia pakai motif alam sekitar lah. Jom. Suput. Suput. Suput deh. Beginilah keadaan Kampung Telian di tengah-tengah hari. Baik. Tok, rumah paling tua. Tepung leman tak? Jalo. Ya, Nur kita makai tadi rumahnya. Ini sungai apa? Muka. Oke, pas nih kami nak pergi tengok pokok rombia dan juga ulat mulung. Kita tengok apa yang ada sana. Depan ni ada tanam cili, tengok cili dia orang subur-subur ni. Lagi mayu di dalam ni. Okey. Tang kita tidak bernasib baiklah. Nada medak sudah batang sagok tadi diparut. Ini disimpan buyun ke kami. Ni tu. Tak.
Tu lah, buyun. Ikan yang ulat jadi kepompong. Okay. Surprise. Ni oh. Oh. Apa ini? Oh, ya jadi berketok. Nanti dia udahnya. Ya bertelur dalam ya proses dari telur menjadi ulat sagu ikut. Tok male. Tok male. Tok female. Oh, inilah mak bapak ulat sago. Benda different. Okey. Benda different. Oh, okey. Ini ulat sago ya deh. Kalau makan sendiri. Makan sendiri. Tadi yang uncle dapat tu tadi kan. Tuak kau Jepun tak apa. Jangan. Bayar telur kau pun aja deh. Dapat berdiri tu tengok lu. Tak jangan. Kapan lagi kamu balik Mary? Kerja sini saja kamu. Aku nak bergaya. Depan aku lah. Kapan? Dua saat dah. Klik kau. Rasa legit ke? Lebih ke mana bang? Nampak ya. Dewan dengan nau tadi. Kamu dah sekilo ke ni? Oh, mantap. Nantilah kita. Hari 6. Hari 6 minggu depan 20 kilo. Booking lah so. Nah, Bu. Deh, berani kuku yo. Jangan takut. Nanti berkampung habis kita tak. Jangan takut. Iya. Lepas dia bertelur dia akan mati. Lagi ganggu tu. Bagi sesuatu tu ni jangan. Ben jual. Pula bak pegawai MOI. Maupun market. Maupun jiwa ni. Bibi nubuh dengan orang kita tu. Baik. Buat tu dua belakang. Sehari 2 hari tahan dia. Tu dia kapit tu ambil 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo dia tidak dia mati sampai 3 hari. Dia kapit tu selalu dia ambil dengan saya sini sampai 3 hari 4 hari. Bila dia buat kering. Macam dekat apa? Market. Aku tadi kan kering. Dia punya rasa pun tak sedap sudah tu sebenarnya. Ya kah? Macam mana kalau kita salah ikan kan, kalau terlampau kering ada yang suka, ada yang tak suka. Berapa puluh ribu deh kat bagi aku. Kamu picit dia punya palak dulu. Sini. Berjapas tu. Dia berjapas tu. Get berkeman. Tunjuk cara makan. Look like masih hidup tanam megai lah. Ada hidup megai lah. Aku. Jap. Oh, mati dah terus betul. Oh, Nah, pegang sudah. Nampak. Nampak dah. Lah tekan. Oi. Tegang. Okay. Challenge yourself. Hai, mana sudah? Dia mati. nama tu. Jap. 3 2 Caranya ni. Buka. Biasa yo. Berlemak kan? Jom. Kalau ada camel, kalau ada anchor apa? Mungkin lah. Nanti ada je papek laju je masuk. Kapas. Oh, gue yang lah. Betul. Okey. 1 kilo. 1 kilo dengan belum sampai dia. Bukan dia dengan kau cuma miring kau buat ke masih atas. Bagi lebih lantai. Lebih 1 besen. Kalau dia pergi hutan? Kalau dia pergi hutan tadi? Berapa susah? Nanti dia punya gaji 90 nanti. Pilih. Sebab tolong cari tadi. Berapa lama dia nanti? Kamu contoh kamu ambil perempuan dengan lelaki tu Dia cuci tangan dulu. Hidup ke ni besok? Tidak, ini orang punya ni. Ni tidak hidup ni makan terus. Besok jam berapa kamu pergi sini besok? Kamu marking location sini lah.
Dalam minyaknya angka. Bawang. Biasa. Setiap minggu dia orang ambil tu. 60 kilo, 50 kilo. Terus saya punya laki dia pasang bumbu dekat sini. Mau dia mau pakai bumbu. Itulah, pakai tepi simpan kepala ikan. Kan orang bermain sana dekat muka ke pasar. Saya minta Kami tidur dekat hotel. tidak ada masak sendiri. Berapa hari sudah ada kat sini? Sudah main straight ya deh. Kecil. Siapa dulu habis ya menang. Aneh ngempalnya, ngaun mit aja. Iya. Aneh gua adalah aku ke Mitang tau, ke Mitang. Ngirim. Kang Ngiram. Kang Ngiram. Bapak basang Ngiram deh. salam. Bapak basang. Aku di Empat. RM5. Makan 5.000. Bapak sen. Jadi dipulangkan 9 kali 2%. Oh. Jangan salam. Amat. Sedangkan minyak sudah mahal sekarang. Mempengaruhi ya. Mempengaruhi minyak. Mau kami pulang lagi nanti. Sinkron kawan. Okey, menurut Nagara Tergama, menurut skrip yang diiktiraf oleh Unifor, yang Nagara Tergama tadi adalah tulisan rekod tentang kerajaan Majapahit kurun ke-13. So dalam sejarah tu ada tertulis kerajaan Melano membayar upeti kepada kerajaan Majapahit. Mungkin disebabkan itu orang-orang Melanau, kalau kita tengok, kalau dari segi pakaian berwarna hitam dan bertutup kepala yang kita panggil buliang, dan juga dari segi bendera-bendera kita semasa meninggal, bendera warna merah dan putih. Menurut kepercayaan orang-orang Melanau lah, linut, apabila kita rasa nak makan linut, kita kena buat. Sebab kalau kita tak buat, kita akan tumbuh bengok kah mana penyakit tu. Lepas tu jika di kampung tu, contoh di sini di kampung Sesok, jika ada kematian, kita tak boleh buat linut tu tak akan jadi. Tu kepercayaan orang-orang Melanau lah. Lepas tu orang-orang di area Sesok ni, Batang Mukah, juga percaya yang semasa dalam pantang mereka tak boleh memakan ulat sagu juga, dan benda-benda yang berbulu lah, seperti babi, apa semualah, selama 40 hari. Adat kematian atau perkahwinan orang-orang Melanau, kalau kita nak tengok macam mana kasta mereka semasa perkahwinan tu, kalau di talian lah terutamanya, dia depan rumah, sebelum masuk rumah pengantin tu akan didirikan bendera. Kalau dia 9, kita akan mendapat kira 9 bendera dengan meriam 9 biji. Lepas tu kalau meninggal, dia akan ada 9 bendera juga. Kalau dia 9 lah. Kalau begitu juga dengan 7. Lepas tu kalau di talian, bendera dia adalah keseluruhan berwarna merah. Tetapi di kampung Batang Mukah lah, Sesok, Teh Labak, Jebungan, mereka akan berwarna-warni bendera tu. Ada orang-orang Melanau kan kebanyakan bekerja sebagai nelayan. So macam ada satu teknik orang Melanau ni, kita menangkap ikan di dalam laut tu, kita panggil dia panau. And then lepas tu adalah orang-orang asing, ataupun zaman-zaman tu orang-orang asing nampak, mereka bertanya, orang tu buat apa? Siapa orang itu? Oh, mereka tengah memanau. Dan perkataan itu telah berubah dari memanau, aktiviti orang Melanau tadi, menjadi melanau. Dan sejarah umai juga, yang tadi kita makan umai, dahulu ada satu nelayan ni, dia pergi ke laut, dia terlupa bekal, tetapi dia dapat ikan fresh, ikan segar di laut. Lepas tu di laut tu dia rasa lapar, yang dia bawa air minum saja. Lepas tu dia berasa lapar, dia memotong ikan macam kita nampak tadi, dia potong, sebab selama ni kita biasa makan ikan panggang, ikan goreng, ikan rebus, betul kan? So dia pada hari tu dia mencuba ambil ikan, dia siang, dia potong, dia dicicah dengan air laut.
So dia makan. Sampai rumah dia mencubalah resepi itu lagi. Dan itulah sejarah Umai. Orang dulu itu. Tidak ada nak. Majung. Pasal itu dia. Jangan lupa tengok apa itu? Lemeting Channel. Hah? Lemeting Channel. Channel. Kenalan dia kalau lainnya kalau mudah kan. Jom makan. Jom kita makan. Barang kurus ya. Kapal selam. Oh, bakal mangkuk ya. Ya. Sebelum balik Miri, kita beli ulat mulung dulu. Tidak berapa jadi kilo. Ini tidak berapa jadi ini. Ulai. Pagi ini beli ulat mulung untuk bawa balik Miri. Semalam kita sudah janji dengan nanti ni. Tengok Ben datang juga pagi ni. Hari ini saya nak challenge lah makan dia, saya pegang untuk dia. Sila. Dek dulu. Ayo. Besar-besar ni. Nanti aku makainya mantap. Memang challenge habis sebenarnya. Satu ekor lah. Program orang putih sebab api betul. Apotek kita. Pergi apotek lepas tu. Wah, yang ini besar ni. Tunjuk lah. Oh. Orang pun jadi Cuba dek. Okey. Makin berani aku megai tu. Okey, hari ini ada keberanian sikit. Comel juga ni sebenarnya. Dek gigit tidak. Mana nak megai pala ya? Nyala. Hui. Comel tu ju makai. Megai. Lah.
Sama-sama dah, pada ini nyuci. Saya main nyawa pu. Dia belum cukup lemak lagi. Mau makan saya picit kepala. Jangan, tunggu dulu. Jangan, kalau kamu macam ni, kamu geli dia. Saya picit kepala dulu. Okey. Bagi dia pengsan dulu. Pegang kita. Tidak itu gerak sudah. Dia berdirinya. Oke guys, kita mau orang challenge saya makan ini mentah. Ini dia punya Itu challenge udah hari ini. picit kepala tadi. Oke guys, kita nak makan Ulat mulung. Bismillah dulu. Bismillah. Oke, go. Anti pagilah semangat. Pagilah semangat. Oke. Jangan. Lu kunyah ya lo. Telan mageng. Kau lihatlah, telan sekali lah. Telan sekali. Lah, kunyah sekali. Lihat. Sudah tu. Dia luka sudah. Lah, telan mageng terus. Lah, tutup mata lah. Anggap tu cheesecake lah. Lah, telan. Golak. Dah. Telan ya. 1, 2, 3. Ngopal palanya. Mantap ini orang. Sekarang ternyanyi lagi try. Oke. Nyaman ya. Ada saya ke sagonya. Benar Ini ulat sagu goreng yang sudah dimasak guys. Yang sudah Tadi dimasak. Dah makan mentah. Now we are trying to eat the yang sudah masak. fried one. Oke, try. Do it. It's not that bad. Kena saya. Lepas dah makan mentah tuh yang goreng nih, oke. Oke, Kak. Tura. Hah? Tura. T-U-R-A. Tura. Ah, Memang asal orang sini kah? memang asal orang sini. Berapa lama dah nanti buat bisnisnya? Tahun 2013 dulu sudah. Udah. Ini dekat 13 tahun. 13 tahun dah. Berapa kontainer apa? Besen. Besen. 1000 lebih besen. 1000 besen. 1000 lebih semua. Dalam satu besen ada 200 gram, kadang 500 gram. Tidak betul lah. Kalau 1 kilo ada 4 besen, 3 besen. Simpan lah. Tengok macam mana kita simpan tu kumbang. Kalau kumbang banyak, banyaklah dia jadi. Kalau 15 kumbang, dalam 1 kilo ada lah siat. 15 pasang. 15 pasang. Kalau kita simpan 5 pasang, ada 5 besen lah 1 kilo. Nanti punya pasaran paling jauh orang order. Orang order dari mana paling? Kucing, Miri, Brunei. Brunei. Berapa lama untuk buat apa? Untuk dapatkan dia besar macam ni, berapa lama mau simpan? 24 hari. 24 hari. Oh, dah boleh buat besar macam ni. Hari ini kita buat tarikh hari ini kan hari ini 26 hari bulan. Macam 20 hari bulan depan kita ambil. Masa anak anti sekolah dulu sebab anti tak ada duit dalam sekolah anak anti masuk UM sana. Anti tak ada duit nak kirim dengan anak. Itulah anti berminat sebab anti tak ada duit. Nak tolong laki anti kan kerja jaga gate sana dan pekeral ban. Masa tu gaji dia baru 1000. 1 bulan 1000. Ini anti target ni 1 bulan 80 kilo. 80 kilo, 60 kilo. Memang target lah. Memang sampai lah. Memang 80 kilo memang sampai. Tengok dalam berapakah. Itulah anti. Dulu anak anti masa sekolah, masa dekat Tiu yang 2 orang tu dekat sana dulu. Dia orang mak tak ada duit nak bayar apa-apa. Sebab dia orang tidak pakai PTPTN. Anti tidak mau dia orang pakai PTPTN tu. Dia orang kena duit siswa saja. Dapat duit siswa. Rupanya nanti ini CEO yang menyamar. Supaya nanti ni CEO yang menyamar. Tak juga. CEO yang menyamar. Anti kerja ni sebab anti terasa susah lah. Macam mana anak nak makan, nak sekolah. Sampai sekarang anak anti sudah kerja semua. Berapa orang anak anti? 5.
Oh, ramai. Dua orang kerja dekat TU sana. Ada juga yang buat macam ni. Orang lain kah? Ada, kakak saya ada, abang saya ada. Anak saudara saya sebelah sana pun ada, tapi dan tidak banyak. Anti ni memang buat alang-alang kita buat. Alang-alang kita lelah. Kasih lelah teruslah. Alang-alang sikit pendapatan, kasih lebih sikit. Kalau nak senang, lebih sikit lah. Berdikari. Anti dapat yang tepung-tepung ni proses sendiri kan macam mana? Itu laki anti tubang balau. Lepas tu anti sendiri enjin balau. Tu parut ke sana. Buat parut dia lah untuk buat semua ni. Tu stok dia ada. Kalau besen ni kosong, simpan terus lah. Untuk kumbang tu, anti pergi ambil sendiri kah atau beli kah atau macam mana? Anti beli, anti ambil sendiri. Sebab kalau beli tu, 1 ekor 50 sen. Yang 1 pasang tu RM1. Anti tidak mau sebab anti ni masih kuat, masih mampu. Yalah, masih boleh cari. Kalau anti macam nanti tak dapat pergi hutan, anti belilah. Tapi kumbang ni, kalau anti ambil dari hutan, bawa pergi rumah, dia orang boleh beranak kah banyak-banyak lagi? Boleh. So, anti pun boleh buat tu kumbang untuk beranak dan boleh jual juga kan? Tidak. Kumbang tu tidak boleh... Tidak boleh beranak dia. Oh, dia buat macam ni saja? Buat macam ni. Ada macam anti itu buat kajian suruh siat dibuat jadi kumbang, tidak jadi. Tidak jadi, rugi. Mesti mau dekat hutan juga. Kalau bagi anti lah dekat sini rugi kalau anti buat kumbang. Sebab sini orang tu membala banyak. Tengok ni besar-besar. Gemuk lah. Gemuk-gemuk. Ini makanan tradisional orang Melanau kan? Itulah. Sampai makan mie Maggi saja dekat sana. Makan mie Maggi. Ada anti kirim duit baru dia makan nasi. Ngapo sudah senang sudah sekarang kerja. Dia sudah kerja sudah. Syukurlah. Nanti cakap beli kamu 3 Susah. Yang penting anak mesti disekolahkan. Susah bagaimanapun kita usaha. Kita sendiri tiada pakaian tidak apa. Betul tuan. Kau suka kau. Ni, pergi bunai, pergi limbang, kang nawik kapit. Simpan. Timbang ya. Timbang dulu. Timbang 2 kilo. Kilo itu ada macam mana nak pakai kilo ini? Yang pakai tu tu. Moset tu. Ini setengah kilo. Ini orang kemarin pun beli 1 kilo. Beli setengah kilo deh dan bagi sekilo kah? Dia punya. Alang-alang. Sekilo terus Kilo terus lah. Saya try nanti masak cili. Tu tambah. Tambah nanti. Okey. Ini ada peri sikit lah. Iya. Okey. Murah rezeki. Simpan dalam kontainer aja. Nah. Tu kontainer pakai. Itu nanti masih kotor juga tu. Sebab dia mau simpan ini untuk kamu. Dia punya makanan dia tu. Okay. Apa? Simpan nak bok tu. Dia makan dia. Dia suat kaino. Tidak payah masak kan teh? Tak payah masak kan? Tidak payah basah. Dia pandai masak sendiri. Ada juga yang nanti dekat sana. Tapi dalam ekor dia tahan dia. Makanan dia. Ini RM10. Baju ya. RM10. Tapi nanti kalau kirim dekat Brunei kah, dekat Kuching 2 kontainer, tapi frozen. Oh, frozen lah. Ya, sebab jauh nanti. Frozen dalam tu. Frozen. 2 kontainer, 2 kilo muat. Ikan kita tadi. Simpan dalamnya karena mati lagi. Berapa stick lah? Hati-hati memandu. Melau. Likau kah? Likau Likau melong. Yang depan sini.